Hai guys, selamat kembali ke Gupi-Gupi Go. Anda bersama saya Ekram dan ini adalah sebuah video di mana kita akan merungkai satu konspirasi yang sekarang hangat dikongsikan di social media. Ini saya tertarik untuk berkongsi sebuah isu yang sekarang viral dikongsikan. Isu konspirasi teori. Ini adalah sebuah konspirasi yang disebarkan ataupun diperkenalkan oleh seorang ahli konspirasi teoris dikenali sebagai David Icke. David Icke ni bukan asing lagi di dalam dunia konspirasi teori ini. Malah dia ni boleh dianggap sebagai antara tokoh konspirasi teori ataupun bapa konspirasi teori. Sejak 30 tahun yang lalu, pelbagai konspirasi teori telah dia perkenalkan kepada umum. Dia ni sebenarnya ramai pengikut yang taksub dengan dia. David Icke ni, kalau kita tengok sejarah dia, ini orang memang ting-tong sikit. Sebab ada konspirasi teori dia yang mengarut sama sekali. Contohnya, antara konspirasi yang dia pernah perkenalkan sebelum ini adalah konspirasi manusia reptilia. Kononnya ada spesies reptilia yang menyamar menjadi manusia yang mengawal negara sekarang. Dia percaya yang golongan-golongan royalty ataupun golongan-golongan diraja British adalah daripada spesies reptilia. Begitu juga dengan Barack Obama dan juga ketua-ketua agama lain. Seterusnya dia percaya yang cuaca dikawal. Global warming bukanlah satu benda yang betul. Ia adalah rekaan sesetengah pihak untuk mencetuskan panik di kalangan populasi. Dia pernah mengaku menjadi anak Tuhan. Claim that you claim to be the son of God. Is that true? Yes, you see, the thing is that it's quite funny, really. You know, 2,000 years ago, had a guy called Jesus sat here and said these same things, you would still be laughing. It's really funny that we've not really moved. Dan yang terbaru, dia memperkenalkan konspirasi coronavirus adalah buatan manusia. Pertama sekali, dia percaya yang coronavirus dirancang oleh kumpulan 1%er. 1%er ni adalah mereka yang kaya lah di dunia ni. Mereka yang multi-billionaire, Rothschild, Rockefeller. Diorang yang rancang coronavirus ni untuk disebarkan. Kononnya, dengan coronavirus ini, mereka boleh membuat kerajaan berbentuk teknokratik. Kerajaan teknokrasi dibangunkan oleh kelompok-kelompok kumpulan. Contohnya ada kumpulan yang membuat keputusan pasal kewangan negara, ada kumpulan yang membuat keputusan pasal pentadbiran negara dan begitulah seterusnya. Kerajaan mereka ini akan menggunakan teknologi AI di mana teknologi ini akan mengawal populasi. Rata-rata maklumat yang ada di bumi ini boleh dikawal oleh mereka menggunakan teknologi artificial intelligence. Seterusnya dia memperkenalkan teori macam mana 1%er ini menggunakan coronavirus untuk membuat satu kerajaan baru. Dia menggunakan teori problem, reaction dan juga solution ataupun diterjemahkan menjadi masalah, reaksi dan juga penyelesaian. Menurutnya, pertama sekali 1%er ini akan membuat satu virus yang sekarang dikenali sebagai coronavirus. Itu adalah masalah, problem. Dan dengan coronavirus ini, ia akan mengkucar-kacirkan dunia. Kita boleh lihat sekarang yang coronavirus ini tersebar di seluruh dunia dan kita sekarang pun tengah runsing dan panik. Dengan itu timbul reaksi, marah, sedih, geram, terdesak. Dengan reaksi ini, kita memerlukan penyelesaian. Dan di sinilah kumpulan 1%er ini akan menawarkan penyelesaian yang memang sudah mereka sediakan dahulu. Kita yang terdesak untuk mendapat penyelesaian daripada mereka. Contohnya ubat, kita akan ikut sahaja apa yang diorang perkenalkan kepada kita. Dan pada tahap ini, mereka akan memperkenalkan satu ekonomi baru yang David Icke gelar sebagai world government. Ekonomi baru ataupun world government. Dengan coronavirus ini, kita boleh lihat implikasi coronavirus, ekonomi kita lumpuh. Berkemungkinan kalau ini berterusan, ekonomi di setiap negara akan musnah. Dengan itu, mereka akan memperkenalkan ekonomi mereka mengikut kemahuan mereka, ekonomi yang telah dirancang untuk memberikan mereka kepentingan. Contohnya menggunakan satu kerajaan, dunia dikawal oleh satu kerajaan sahaja dan sistem pengawalan dunia adalah berasaskan artificial intelligence ataupun AI dan mereka akan memperkenalkan digital cash. Bermaksud duit-duit kewangan ataupun mata wang kita adalah berbentuk digital, bukan lagi berbentuk fizikal. Salah satu cara mereka untuk memaksa orang untuk menukar kepada digital cash adalah menyebarkan berita yang kononnya kalau anda menukar duit itu
ada virus coronavirus. Jadi kononnya mereka akan memperkenalkan kaedah untuk menggunakan wang digital. Itu adalah antara ciri-ciri world government mereka ini, dan itu adalah antara end goal ataupun objektif utama kenapa 1% ini mereka coronavirus untuk memperkenalkan world government. Pada waktu ini, bayangkan kalau keadaan tidak terkawal dan rakyat menderita, ada yang terdesak. Kalau kita sampai ke tahap yang macam tu dan akan datang satu kuasa yang memberikan kita penyelesaian, pada waktu itu populasi bukan sahaja bersetuju dengan kerajaan baru ini, tetapi mereka mahu dengan kerajaan baru ini. Sebab kerajaan baru inilah yang akan menyelesaikan kemelut yang populasi sedang hadapi. Itu adalah secara ringkas teori corona sebenarnya dirancang. Di dalam penjelasannya di London Real, David Icke ada memberikan satu bukti. Kononnya ini memang dirancang oleh kumpulan-kumpulan ini sebelum coronavirus merebak dengan luas lagi. Lebih tepat lagi pada bulan November dahulu. Pada bulan November dahulu, organisasi perniagaan dunia yang besar seperti Johnson & Johnson, Marriott dan pelbagai lagi perniagaan yang besar, dan juga organisasi-organisasi kerajaan daripada Singapura, China, US berkumpul di dalam satu acara yang dikenali sebagai Event 201. Event 201 adalah anjuran Johns Hopkins Center of Health Security dengan kerjasama World Economic Forum dan juga Bill dan Melinda Gates Foundation. Event 201 ini adalah untuk meramal epidemik yang akan berlaku pada masa hadapan. Peserta yang hadir event tersebut terdiri daripada ketua perniagaan dan ketua negara akan membincangkan macam mana mereka akan menangani isu tersebut. Contohnya, macam mana mereka akan mengawal maklumat yang keluar, ataupun macam mana mereka akan mengagihkan rawatan di seluruh dunia, dan pelbagai lagi ramalan yang mereka bincangkan pada waktu itu. Siapa yang sangka simulasi ataupun ramalan semasa event 201 itu benar-benar terjadi pada tahun ini. Epidemik yang pada waktu itu coronavirus belum lagi tersebar secara luas. Kita jangan lupa coronavirus tersebar pada bulan Disember dan perjumpaan mereka ini adalah pada bulan November, beberapa minggu sebelum coronavirus tersebar. Itulah antara bukti yang dikemukakan oleh David Icke memperkuatkan lagi teori konspirasi dia ni. Tapi persoalannya, adakah ia dirancang? Anda kena tengok sendiri hujah daripada David Icke tu, dan anda kena tengok cara dia bercakap dan cara dia menyampaikan maklumat. Bagi saya secara peribadi, David Icke ni, macam saya cakap tadi, dia ni ada masalah ting-tong sikit. Sebab konspirasi-konspirasi dia sebelum ni memang betul-betul mengarut dan tidak masuk akal. Saya sebelum ini banyak buat video pasal David Icke ni. Sebelum ni tidaklah khusus untuk David Icke, tetapi ada konspirasi teori yang diperkenalkan oleh David Icke. Jadi bagi saya David Icke ni bukanlah satu individu yang asing lagi, dan saya sendiri tidak sure konspirasi ini betul ataupun tidak. Kita perlu lebih banyak lagi kajian tentang isu ini. Cara David Icke bercakap ni memang dapat meyakinkan orang. Itulah sebab kenapa dia ni banyak pengikut sejak dari dulu lagi. Bagi saya tidak meletakkan kepercayaan 100% dengan teori konspirasi ini. Teori konspirasi ada yang betul, ada yang tidak. Kita sendiri perlu jalankan penyelidikan kita sendiri untuk membuat kesimpulan sendiri. Saya bukannya seorang yang taksub dengan teori konspirasi, walaupun saya berkongsi banyak teori konspirasi. Apa yang ingin saya promote di sini, pastikan anda jalankan penyelidikan anda sendiri. Jangan terus percaya dengan konspirasi yang ada di luar sana. Yalah, saya tahulah sekarang ni boring kan, jadi semua orang baca artikel, tengok video. Tidak semestinya kita kena terus percaya dengan apa yang berlegar-legar di luar sana. Saya akan cuba untuk cari mungkin sesuatu yang dekat dengan kebenaran berkenaan isu ini di masa hadapan. Dan untuk menutup video ini, ingin saya quote ayat daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin di perutusan yang baru saja diberikan tadi. Katanya, jangan kita lupa penentu kejayaan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Apa-apapun yang terjadi, macam yang saya selalu ingatkan, kita ambil tahu, kita jalankan penyelidikan kita sendiri, dan janganlah kita terlampau takut ataupun paranoid, sebab Tuhan Maha Kuasa. Saya ada satu soalan untuk anda. Adakah anda seorang ahli konspirasi teori, ataupun anda seorang yang skeptikal, tidak mudah percaya dengan teori konspirasi, ataupun anda seperti saya yang berada di atas pagar? Ada benda yang anda percaya, ada benda yang anda perlu jalankan lebih banyak penyelidikan, ada benda yang
anda rasa mengarut sama sekali. Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Apa-apa pun, saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kita ada 2 minggu lagi kuarantin di rumah ataupun PKP, Perintah Kawalan Perjalanan. Jadi saya akan jumpa anda di dalam episod-episod yang menarik dan bermanfaat selepas ini. Oh ya, jangan lupa hari Jumaat ini Kupi-Kupi-Go dan juga Arcadia Gate telah bekerja sama di dalam sebuah filem pendek pertama yang akan dipaparkan di Kupi-Kupi-Go ini. Itu adalah sebuah filem pendek yang menceritakan seorang wanita yang terjumpa roh kecantikan. Pastikan anda tengok pada hari Jumaat ini. Apa-apa pun, saya jumpa anda di episod yang lebih menarik lagi pada setiap hari. Kupi-Kupi-Go, menarik setiap hari.